Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentation bagi subjek Fundamental of Supervisory Roles, kami dari kumpulan 3 yang terdiri daripada saya sendiri, Ahmad Nakib bin Umar, Muhammad Fikri bin Osman, Muhammad Nahar bin Kamis dan Farhana binti Jumali. Okey, untuk pembentangan ini kami akan menghuraikan bagi tajuk iaitu dealing with difficult employees. Okey, kata lain adalah the lazy employee, pekerja yang malas. Saya persilakan pembentang yang pertama iaitu Farhana. Okay. Assalamualaikum, saya Farhana. Jadi untuk first slide, first point, provide incentive. Salah satu cara untuk kita handle lazy employee ni adalah dengan provide incentive. Sebab kadang-kadang pekerja ni jadi malas disebabkan salary ataupun insentif. Jadi sebagai majikan sebaiknya dapat memberikan gaji yang baik dah dan insentif yang baik. Macam bonus, kenaikan gaji setiap tahun ataupun employee appreciation program. Jadi secara tak langsung ini boleh memotivate employee itu dan dapat increasekan lagi productivity employee. Di poin yang seterusnya, sila Encik Ahmad Nakib. Okey, baik. Saya akan teruskan kepada poin yang kedua iaitu bagaimana cara kita untuk mengatasi pekerja malas ialah kita mengeluarkan surat amaran. Okey, surat amaran ni kebiasaannya diamalkan oleh kebanyakan syarikat lah. Dan surat amaran ni dikeluarkan biasanya 3 kali kan. Kalau untuk peringkat awal ni amaran yang pertama, dan jika kesalahan tu berterus hingga ke kali yang ketiga, surat masih dikeluarkan, dan untuk yang selepas tu akan dirujuk kepada jawatan kuasa disiplin. Jadi kalau dekat jawatan kuasa disiplin tu bergantung kepada polisi syarikat masing-masing. Mungkin ada syarikat menetapkan hukuman yang berat. Mungkin yang berat tu mungkin dia diberhentikan. Okay, mungkin ada juga syarikat menetapkan pekerja tu dipindahkan ke departmen yang lain. Bergantung kepada syarikat bagaimana mereka mengendalikan orang punya pekerja lah. Itu sahaja daripada saya. Kita teruskan kepada poin yang ketiga. Saya Fikri. Dealing with difficult employee, yang ketiga, kita provide training. Sebab kadang-kadang setengah orang dia tidak tahu apa tugas dia tak tahu nak buat lah. Jadi adakan satu training untuk mendidik, mengajar cara kaedah bekerja betul, mengenal pasti masalah, dan training contoh pekerja yang betul. InsyaAllah kita dengan adanya training dapat membantu mengatasi masalah. Sekian poin ketiga. Terima kasih. Berikutnya. Okay, saya Nahar. Point nombor 4, give a simple job that can he do. Kita berhadapan dengan pekerja yang malas, di mana syarikat perlu mencari jalan menyelesaikan pekerja yang malas yang apabila datang ke pejabat berhadapan dengan tugas yang dirasa dia malas nak buat. Mungkin dia ada masalah peribadi dengan masalah peribadi yang melibatkan perkara luar, boleh menjejaskan kerjanya. Jadi kita pegawai atasan perlu memanggil beliau untuk bertanya masalah yang dihadapi.
kenapa dia menjadi malas. Jadi perkara itu perlu diselesaikanlah oleh company dengan pekerja yang malas ni. Jadi company juga perlu meletakkan pekerja yang malas ni untuk skop kerja yang sesuai dengannya. Seperti kerja yang kita majikan rasa sesuai, kita akan lihat dulu dalam tempoh 1 bulan. Sekiranya okey, kita kekalkan beliau di workstation itulah. Kita harap majikan, kita harap pekerja ini boleh berubah menjadi seorang pekerja yang cemerlang. Itu saja, dan kesimpulan saya supaya company ataupun syarikat atau majikan boleh dapat memberi kepercayaan kepada pekerja-pekerja yang dipilih untuk menjayakan hasrat syarikat supaya lebih cemerlang, gemilang dan memberi keuntungan yang lebih baik. Itu saja. Terima kasih.